Assalamualaikum rakan penyampai kita daripada daerah Tutong Mashti Dr. Haji Sarbini. Assalamualaikum, apa kabarnya Mashti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Dini dan juga Hani. Alhamdulillah saya khabar baik pada pagi ini dan saya percaya Dini dan juga Hani dalam keadaan yang sihat walafiat saja. Ya, kami sihat, kami gembira, kami tengah senyum masa ni. Ya, lebih gembira kalau kita ni dapat menikmati pulut panggang ni sebenarnya. Lebih gembira sebenarnya. Mashti, mungkin kalau ada kesempatan kita boleh sarapan bersama menikmati keenakan pulut panggang di Pekan Tutong. InsyaAllah Mashti ya. Ya, insya-Allah. Ia akan lebih menarik apabila Dini belanja tani tu. Ada hadiah kita belanja sebenarnya. Insya-Allah rezeki yang boleh dikongsi bersama Mashti, insya-Allah. Jika ada kelapangan dan diizinkan untuk kita ni berjumpa, insya-Allah akan dilakukan. Kita belanjalah pula. Okey. Sebenarnya kita ni ingin bercakap tentang kebahagiaan ni Mashti. Apa saja aktiviti yang buatkan Mashti rasa bahagia? Aktiviti yang buat saya rasa bahagia sudah pasti kita melakukan aktiviti yang kita ni suka lah tu. Kalau saya sendiri memang suka bersukan. Jadi dengan lakukan sukan itu memang sudah pasti dapat orang menghilangkan tekanan dalam diri, menghilangkan stres, melupakan segala masalah di dunia sementara. Macam itulah. Tapi yang penting perkara yang kita lakukan perlulah orang konsisten dan juga orang vibe di sekeliling itu mestilah vibe yang baik lah. Jadi dapatlah menceriakan diri kita ni tu. Betul. Jadi mungkin boleh dikongsikan Mashti di antara sukan yang Mashti gemar untuk lakukan dan juga macam mana ada apabila bulan Ramadan yang bakal menjelma, yang bakal menemui kita ni sedikit saja masa lagi, bagaimana dengan aktiviti sukan Mashti di bulan Ramadan? Silakan. Kalau seperti lazimnya, aktiviti yang saya sering lakukan kalau sebelum puasa memang aktiviti bermain badminton. Tapi kebiasaannya ketika puasa sebelum kandak-kandak sungkai itu melakukanlah senaman-senaman ringan seperti push up kan. Senaman-senaman yang boleh dilakukan di dalam bilik saja. Betul. Berpuasa tidak menghalang kita ni untuk untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kesihatan kepada kita ni. Mashti suka push up sebelum sungkai. Kalau selepas sungkai Mashti confirm dia dapat push up. Apa banyak makan Mashti ya, dia dapat push up Mashti. Dia ternaik. Memang kalau selepas memang tidak digalakkan lah sebenarnya. Sekarang tu adalah penonton sebenarnya kita ni berjenaka dalam sama-sama kita ni menceriakan hari Auda, menambahkan kegembiraan. Kemarin tu hari ketawa, kita sama-sama kita ni ketawa dia penonton. Dan apa kata Mashti sebelum kita ni terus ketawa lagi, ada bahan yang disampaikan kadang habis sampai pagi, ketawa hanya memanjang. Apa kata kita serahkan kepada Mashti untuk mengongsikan bahan dan program daripada daerah Tutong. Silakan Mashti. Baik, terima kasih kepada rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada penonton. Alhamdulillah pada pagi ini kita berusaha untuk berkongsi maklumat semasa dan seperti biasa juga satu bahan visual akan kita siarkan bagi tontonan kita bersama. Dan terlebih dahulu saya kongsikan kepada audio yang ingin mendapatkan borang permohonan bagi mendapatkan ruang gerai Ramadan bagi daerah Tutong. Sudah pun dibukakan borang permohonannya, boleh diperolehi di kaunter Jabatan Bandaran Tutong pada waktu pejabat dan tarikh akhir mengembalikan borang permohonan adalah pada 31 Mac 2022. Kepada auda yang mungkin mempunyai sebarang pertanyaan ataupun sebarang kemusykilan, auda bolehlah menghubungi Jabatan Bandaran Tutong di talian 422 1009 atau 422 1232. Dan untuk seterusnya pula, apa kata kita saksikan terlebih dahulu bahan yang kami sediakan untuk hari ini. Berkongsi ilmu pengetahuan serta pengalaman dalam bidang aquaculture memang sudah menjadi harapan bagi personaliti keluaran kali ini, Dayang Rabiatul Adawiyah binti Abdullah Hadini yang menetap di Kampung Danau. Meskipun masih berusia awal 20-an, belia yang penuh semangat dan keyakinan ini sudah lama menerapkan minat yang mendalam terhadap penternakan dan pembiakan bibit udang galah. Pengalaman dan ilmu pengetahuan yang beliau timba daripada latihan kerja serta melalui pembelajaran di salah sebuah institusi pendidikan di negara ini, selain kajian berterusan yang dilakukan, membuatkan beliau berdedikasi untuk mencurahkan pengetahuan mengenainya dengan mengadakan kursus menternak udang galah yang dilakukan secara maya melalui aplikasi Zoom.
yang diorang akan pelajari ni macam cara proses-proses pembesaran dorang daripada induknya yang kami gelar sebagai broodstock yang ada talur sampai yang menetas. Okay? So dari sana dorang akan belajar macam mana cara membagi dorang makan, pengiraan makanannya, lepas satu karang cara menjaga water quality-nya, cara menjaga ia punya suhu panasnya, dan ada lagi lah asas yang paling penting dalam dalam penternakannya ni ialah macam proses penjagaannya daripada ibunya bertelur sampai ia menetas, and then sampai dorang ke stage mature adult. Okay? So macam yang saya terangkan tadi, of course daripada segi permakanannya. So kelas ni kami adakan setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu daripada pukul 1:30 sampai pukul 4:30. Okay? So andang hari Ahad lah saja kira membuka mata orang di luar sana yang belum tahu macam mana cara memproses pembenihan udang galah ni. So dari sana aku meminat untuk mengajar dorang lah lebih dalam lah macam mana cara mengatasi dari orang broodstock si induknya ni lah sampainya membesar lah. Sudah lebih daripada setahun beliau mengukuhkan kursus tersebut yang pada mulanya diadakan secara bersemuka, namun berikutan situasi negara pada masa ini ia dilaksanakan secara maya. Kursus ini mengetengahkan pembelajaran secara teori dan tunjuk cara praktikal melalui rakaman video yang disediakan dalam sesi tersebut. Lazimnya para peserta kursus ini terdiri daripada belia, warga emas, remaja-remaja, nelayan. Okay? Ada lagi lah. Pada pendapat saya, kelas ini penting diadakan disebabkan proses penjagaannya. Okay? Sebab proses penjagaannya ni ia memainkan peranan yang sangat penting. Okay? Pasal ia punya cara penjagaannya ni ia tidak akan sama macam ikan-ikan lain. Okay? So pasal pernah juga ada orang komplain kan, orang every time orang cuba menjaga selalu fail. Okay? Selalu fail. So mostlynya dorang fail itu disebabkan water quality dorang itulah. Di akhir kursus dorang nanti, dorang akan memperolehi sijil yang aku buat lah and then soft copy untuk dorang memahami aku punya kelas nantilah untuk dorang merevise semula. Okay? So di akhirat tu nanti aku mengharapkan yang supaya setiap kelas yang aku adakan ni dorang dapat faham and then dorang dapat buat lah supaya dorang sukses daripada hasil yang aku ajar itulah. Dalam kesempatan ini juga kami turut mendapatkan perkongsian daripada para peserta yang pernah mengikuti kursus tersebut. Salah satu kebaikan yang saya perolehi dari kursus peternakan udang galah ni is ia punya pengetahuan ni nada kita ni dapati di mana-mana. Okay? Walaupun dari internet pun mungkin ada kekurangan juga. Kalau mendengar cakap orang saja pun indah juga kadang-kadang lumayan. Kalau ikut kursus yang diberikan oleh Aquaculture Things ni, ia punya pengetahuan tu lumayan. Ia menunjukkan praktikal, ia menunjukkan video, ia memberitahu detailnya macam mana penggunaan airnya, macam mana membiaknya dari damit, apa makanannya. Itulah salah satu kebaikannya lah yang diperolehi dari kursus ini. Saya memang sudah lama berminat untuk mencuburi dalam peternakan ni, terutamanya udang galah ni. Cuma belum ada peluang untuk mulakan. Saya pun merasa kagum lah sebab kursus ni dikendalikan oleh lepasan IBTA ni. InsyaAllah lah saya memang berhasrat untuk membuka peternakan udang galah ni secara kecil-kecilan dululah. Kebaikan kursus ni adalah untuk mengetahui tentang kehidupan dan cara menjaga udang galah, seperti cara pembikinan kulamnya, sumber airnya dan
jaga pH air tu kan, dan juga makanan udang galah. Kebaikan yang diperolehi dari menghadiri kursus ini seperti penerangan secara jelas tentang kitaran hidup udang galah, pemakanan untuk setiap kitaran dan juga cara khusus penjagaan udang galah. Pada pendapat saya, kursus seperti ini haruslah diberi lebih banyak perhatian kerana ia dapat memberi pengetahuan am dan dapat juga dikembangkan sebagai salah satu cara untuk sara diri atau diniagakan. Pelbagai bidang dapat dikembangmajukan, tidak terkecuali bidang penternakan marin yang mempunyai potensi untuk diterokai serta dijadikan antara fokus utama yang dapat diusahakan oleh para belia di negara ini. Itulah antara objektif utama buat Dain Rabiatul Adawiyah yang memahirkan diri dalam bidang seumpama ini dan akan terus mengkaji dan mencari ilmu pengetahuan berkaitan yang beliau percaya bukan sahaja dapat menguntungkan diri beliau namun kepada negara dan seluruh masyarakat amnya. Biar itulah dia bahan yang kita dapat saksikan bersama pendekatan bersama dengan seorang belia yang penuh berdedikasi ni yang mengkayakan kursus penternakan udang galah secara maya sahaja, iaitu bersama dengan Dain Rabiatul Adawiyah. Dan apa yang menariknya, Dain Rabiatul Adawiyah ini masih lagi berusia awal 20-an dan namun keyakinan beliau untuk melaksanakan satu kursus yang memfokuskan kepada menternak udang galah itu yang amat kita bangga sekali lah, kerana orang pengalaman dan juga kajian yang beliau lakukan memang menjadi satu suntikan semangat bagi diri beliau sendiri untuk mengongsikan kepada para peserta kursus khususnya yang menghadiri ataupun yang mengikuti kursus beliau secara maya yang lazimnya beliau adakan pada setiap hari Ahad dari jam 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Dan untuk maklumat lanjut mengenai dengan usaha yang dilakukan oleh Dain Rabiatul Adawiyah ini, anda bolehlah ikuti Instagram beliau dengan mencari Aquaculture Things. Berada sebelum kita berpisah, satu lagi makluman semasa yang saya kongsikan di sini, iaitu pada 21 hari bulan hingga 25 hari bulan Mac 2022 akan diadakan projek impak Ubaya-Ubaya, iaitu satu projek yang menerima sumbangan daripada orang ramai, iaitu sumbangan yang sumbangan keperluan seperti peralatan kebersihan, kesihatan dan juga makanan bernutrisi, dan ia akan diberikan kepada golongan warga emas yang kurang berkemampuan. Dan pada auda yang ingin menghantar sumbangan tersebut, bolehlah menghantarnya ke Pusat Belia Daerah Tutong dengan meletakkan sumbangan tersebut di tempat yang disediakan. Biar itu saja yang dapat dikongsikan menerusi pertemuan kita pada pagi ini, dan insyaAllah kita akan bersua lagi dengan kesempatan selanjutnya. Saya serahkan kembali kepada Dini dan juga Hani. Silakan. Ya.